Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lepas telah sampai kepada saya sebuah artikel tulisan Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Sorani berjudul Jangan Persenda Orang Zikirhu, Orang Berzikirhu. Setelah membacanya, saya dapati ada beberapa perkara yang perlu diulas. Cuma pada awalnya saya baca dalam harian Metro. Dan bila saya baca tu, saya kata, nanti dulu. Kadang-kadang dalam majalah ke, dalam surat khabar ke, editor ada adjust. So, mungkin ada yang dah telah ditambah ke, telah dikurangkan ke. Tetapi kemudian saya menemui artikel yang sama dalam Facebook rasmi Ustaz Dr. Hafiz, yang bila saya baca di situ, okey, ini memanglah tulisan Ustaz dan saya akan memberi ulasan berdasarkan tulisan asal ini, ya. Baik, sebelum itu beberapa mukadimah. Pertama, sebelum tonton video ini, bagi yang belum baca, sila baca terlebih dahulu tulisan Ustaz Dr. Hafiz dalam topik ini, ya, dalam topik zikirhu ini. Saya ada bagi link di bahagian description. Mana description tu? Exit video ini, tap pada tajuk, akan keluar description. Link yang pertama sekali saya bagi ialah artikel daripada Facebook rasmi Ustaz Dr. Hafiz, ya, bicara hadis, tak silap saya. Itu yang pertama. Yang kedua, tulisan Ustaz Dr. Hafiz ini telah tersebar luas, baik melalui harian Metro ataupun melalui Facebooknya. Maka seperti biasa, ulasan saya juga adalah terbuka kepada public. It is a public statement, a public article. So, my reply, my comment will be public also. Jadi, tak payah ada orang yang nak tulis lagi di ruangan komen tu, kenapa tak bincang bersemuka? Kenapa tak nak tegur secara baik-baik? Tak. Saya ni bukan nak bermusuhan. Ini bukanlah bermusuhan, ini bukanlah perpecahan. Tetapi apa yang ditulis secara publik, yang telah terbuka kepada masyarakat, maka ulasan juga terbuka kepada masyarakat. Sama juga apa yang saya cakap, baik dalam video ini mahupun dalam video-video lain. Jika ada yang nak mengkritik secara terbuka, dipersilakan. Dipersilakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, video ni panjang nak komen artikel ni panjang. Jadi awal-awal saya bagi tahu panjang. Okey, nak sediakan kopi silakan, nak sediakan coklat silakan, jangan sediakan bantal dengan selimut, cukuplah. Kalau rasa panjang sangat, nak pause kemudian sambung hari kemudian, masa kemudian, dipersilakan. Atau saya ni cakap slow supaya semua boleh faham. Bagi yang boleh faham dengan laju, boleh adjust playback speed supaya video yang panjang ni jadi pendek sikit. Okey, dekat skrin YouTube anda, dekat phone itu, pergi ke bahagian setting, ada gambar gear ataupun 3 titik tu di top right hand corner ataupun left hand corner. Tekan di situ, salah satu menu di situ playback speed. Anda boleh tukar 1.25, 1.5 dan sebagainya. Jadi video ni jadi laju sikit, ya. Alright, baik. Kita mulakan, ya. Poin pertama saya nak ulas ialah kenyataan berzikir mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Betul? Habis nak ulas apa? Nak ulasnya ni, kita sebagai hamba hendaklah faham kita ni hamba. Kita tidak tahu apakah cara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, melainkan berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan. Dan dalam kes yang kita sedang bincang sekarang ni, berzikir, kita tidak tahu apakah zikir yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, melainkan dengan lafaz zikir yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan. Yang ini melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga, ya, zikir ni secara mudah bererti kita mengingati Allah. Maka hendaklah kita mengingati Allah dengan lafaz yang Allah mahu dirinya diingati, bukan dengan lafaz yang kita sendiri buat-buat. Bila lafaz tu kita sendiri yang buat, kita sendiri yang ulang-ulang, kita sendiri yang kata zikir, itu namanya syok sendiri. Itu namanya macam perasan diri dia tahu apa yang Allah suka. Okey, jadi saya ulangi, ya. Berzikir mendekatkan diri seseorang hamba kepada Allah. Ya, betul. Jadi ayuh kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang Allah kehendaki, bukan dengan cara yang kita kehendaki, bukan dengan cara yang kita buat sendiri kemudian kita kata hasanah. Okey? Berzikir secara mudah ialah mengingati Allah. Jadi ayuh kita mengingati Allah sebagaimana yang Allah mahu dirinya diingati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab zikir ni ada banyak
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kita lafaz-lafaz zikir. Apa yang Nabi ajar ni dua manfaat. Dua manfaat. Pertama, kita dapat mengetahui apakah lafaz zikir yang Allah mahu dirinya diingati dengannya, yang dapat menghampirkan, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, lazimnya bersamaan dengan lafaz zikir tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan keutamaan-keutamaannya. Saya bagi beberapa contoh. Saya bagi 5 contoh lah. Yang pertama, baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluz zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Seutama-utama zikir ialah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa ialah alhamdulillah. Nabi dah ajar dah seutama-utama, afdalu, yang paling utama zikir ialah la ilaha illallah lah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Okey, itu yang pertama. Contoh yang kedua, saya bagi 5 contoh. Contoh yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya 2 kalimah yang ringan di bibir ataupun ringan di lisan, tetapi berat di timbangan mizan di akhirat kelak, lagi dicintai, lagi disukai oleh Allah Ar-Rahman. Apakah dua itu? Subhanallahi wa bihamdi dan subhanallahil azim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian lafaz yang ketiga, zikir yang ketiga daripada Sahih Bukhari juga. Baik, hadis-hadis ini dengan teks Arabnya, dengan nombor hadisnya, saya bagi di bahagian description juga. Sila rujuk kalau nak baca teks hadis sepenuhnya. Okey, yang ketiga pula, hadis daripada Sahih Bukhari juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat, "Mahukah kamu aku tunjukkan ataupun aku ajarkan kamu kalimah yang merupakan harta karun syurga, kalimah yang merupakan perbendaharaan syurga?" Iaitu ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Alright. Yang keempat, baginda bersabda 4 kalimah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidaklah memudaratkan bagi kamu jika kamu hendak bermula dengan yang mana. Maknanya 4 kalimat tu tak perlu ikut tertib tu lah. Tapi ini 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, zikir yang kelima. Zikir yang kelima, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginda bersabda, sesiapa yang membaca zikir ini dalam sehari 100 kali, dia akan mendapat ganjaran seperti membebaskan 10 budak hamba. Ditulis baginya 100 kebaikan, dipadam daripadanya 100 keburukan, dan ia menjadi tangkal yang mendindingnya, yang melindunginya daripada syaitan pada hari itu sehingga malam. Dan tidaklah seseorang itu dapat mendatangkan amalan yang lebih utama berbanding ini, melainkan orang yang berzikir lebih banyak daripada jumlah tu. Tadi mula-mula baginda sebut 100 kali kan. Jadi nak zikir 150-200 kali dengan kalimah ini diperselisihkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan, ini 5 contoh zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kalimah-kalimah yang disukai oleh Allah SWT. Kalimah-kalimah yang garanti, yang dijamin dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, lagi memiliki keutamaan-keutamaan sebagaimana yang yang saya bacakan ya daripada hadis-hadis tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bandingkan zikir ini dengan zikir ciptaan manusia. Tak kisahlah besar mana serbannya, tak kisahlah dia gantung selendang belah kiri ataupun belah kanan, tak kisah siapa orang itu, zikir buatan manusia itu dia sendiri yang syok sebut. Tak ada jaminan bahawa Allah SWT menyukai zikir itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada keterangan daripada Allah dan Rasulnya apa fadilat ataupun apa keutamaan zikir tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita berhenti daripada menjadikan agama ini sesuka hati kita. Kita berhenti dan kita menjadikan agama ini apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dan di sini saya nak bagi satu contoh permisalan, contoh perumpamaan. Sebelum itu ya maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Ini sebagai contoh je. Saya nak bagi contoh ya. Katakanlah di sebuah restoran ya, ada customer,
ada waiter ataupun pelayan dan tukang masak. Customer datang, duduk, dia order nasi goreng ayam paprik. Dia pesan kepada pelayan tu nasi goreng ayam paprik. Pelayan itu pun sampaikan kepada tukang masak, customer di meja nombor 5 tu, dia nak nasi goreng ayam paprik. Tapi tukang masak ni pula, itu tu biasa je. Aku buat lagi special lah, nasi goreng daging merah. Hoi, hasanah ni sedap. Dia pun buat, dia pun masak. Kemudian dia sendiri nak pergi hidangkan. Pelayan tu, Amir, aku bawa. Tak. Kau tepi. Aku bawa macam restoran-restoran yang eksklusif kan. Kadang-kadang chefnya yang sendiri dengan bangga bawa hasil masakan je lah dengan hiasan apa kan. Tak apa, ini nasi goreng daging merah. Bawa kepada customer. Customer pula, aku minta nasi goreng ayam paprik. Apa saya kau bawa nasi goreng daging merah? Tak, yang ini lagi bagus. Yang ni lagi sedap. Yang ini hasanah. Ya, tapi yang aku minta tu nasi goreng paprik. Alah, itu tu biasa-biasa punya. Itu biasa tak, ini special. Tak nak. Kalau kau tak nak, ni tukang masak pula cakap. Kalau kau tak nak, lain kali bila nak order, cakap tak nak. Saya nak nasi goreng ayam paprik dan saya tak nak nasi goreng daging merah. Saya tak nak nasi goreng udang kunyit. Nasi goreng udang kunyit dan sekian-sekian. You must specify what you don't want. Ada ke pula macam tu? Okey? Pelayan tu baru tengok saja. Pelayan, you tak apa. Pelayan, you okay. Pelayan, you are very important to me. Okay, tukang masak tu jawab. Pelayan, you are very important to me. Every year, I celebrate your birthday. Every year, I prove my love to you. Every year, every time I call you Sir Saidina. And this time, you duduk tepi. I nak direct dengan ni. Okay, ini umpama, satu perumpamaan. Allah Subhanahu Wa Taala, Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan. Tapi sebarang satu contoh, Allah SWT telah mensyariatkan ibadah yang dia redai, ibadah yang dia sukai melalui rasulnya, melalui messengernya, melalui pesuruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ni manusia, umpama tukang masak tadi tu, kita rasa kita ni lagi hebat. Kita tahu apa yang lagi bagus dan kita bypass, kita ketepikan messenger, kita ketepikan umpama tukang masak tadi, ketepikan tukang masak, kita nak bawa, kita nak persembahkan masakan, kita nak persembahkan ibadah kita sendiri, yang kita sendiri kata hasanah kepada customer, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kes zikir ni, kita nak buat zikir sendiri-sendiri, kita yang kata bagus, kita yang kata ini zikir yang paling agung, ini nama yang paling agung. Nanti kemudian kita bincang bab ni ya. Yang paling agung kita sendiri yang nak ni. Bila dikatakan tak boleh, tak ada pun Nabi tak larang pun kata. Allah tak larang pun, Nabi tak larang pun. Umpama customer tadi dia kata tak mau, tukang masak tu sound balik. Kau tak kata pun kau tak mau nasi goreng daging merah, kau tak kata pun kau tak mau ni, tak mau tu, tak mau ni. Nampak tak perumpamaannya ni? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi seperti tukang masak itu. Kita ini perumpamaan lah ya, we must acknowledge diri kita, level kita sebagai seorang hamba, Allah sebagai Tuhan ya. Jadi jangan pandai-pandai kita buat ibadah sendiri, kita persembahkan ibadah tu kepada Allah, kemudian kita sendiri yang kata ini bagus, ini hasanah, ini terbaik, inilah yang agung, inilah yang paling mulia dan sebagainya ya. Tuan-tuan dan puan-puan, baik, ini poin pertama. Baik, okey, seterusnya daripada artikel, poin yang kedua. Okey, dikatakan, poin kedua dibincangkan tentang mempersendakan zikir hu. Okey, dipersendakan, ada orang-orang yang mengkritik dan mempersendakannya, tetapi masuk ke perenggan dengan mengenepikan terlebih dahulu khilaf ulama mengenainya, perbuatan mempersendakan orang yang berzikir dengan lafaz berkenaan seperti mengajuk dengan isyarat emosi sedih hu misalnya, sama ada secara sedar ataupun tidak, adalah perbuatan yang dikhawatiri boleh mempersendakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang melakukannya, orang yang mengkritik, yang mempersenda ni apa? Make fun of it, wajib memohon ampun kepadanya, yakni kepada Allah. Tuan-tuan, saya baca statement ni, saya terfikir, siapa yang sebenarnya mempersendakan Allah? Orang yang mengkritik pengamal zikir hu dan mempersendakannya, make fun of it, atau orang yang asalnya berzikir hu? Siapakah yang sebenarnya mempersendakan Allah?
Okey, sudah tentu orang yang mengamalkan, mempraktikkan zikir no, we are not making fun of Allah. Those who criticize us, they are the one making fun of Allah. Tapi bagi orang yang mengkritik, mereka melihat yang melakukan zikir seperti itu yang mempersendakan. Jadi sebenarnya ada masing-masing akan saling berkata, ya. Jadi bagi saya dalam persoalan ini, zikir kalau pengamal zikir tidak mengamalkannya, sebaliknya mengamalkan zikir-zikir sebagai contoh berdasarkan 5 hadis yang saya baca pada mula tadi, tak ada siapa yang akan kritik, tak ada siapa yang akan mempersenda. Bahkan mereka akan jadi iktibar, wah rajin mereka berzikir, kami pun patut berzikir. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir ni dia mukadimahnya baru. Kemudian ia akan berkembang kepada zikir dan sebagainya, ya. Di sini saya nak bacakan daripada buku zikir dengan lafaz hu dan okey. Baik, saya nak baca daripada buku ini, muka surat 54. Muka surat 54, di mana penulis menukil, ya, daripada Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Okey, daripada bukunya beliau menukil yang antaranya ada saya highlight, okey, ada teks Arabnya, saya baca yang terjemahannya di sini. Dan terkadang berlaku ke atas lidahnya itu Allah, 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 yakni zikir Allah, 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 ataupun hu, atau la, atau a, ataupun atau ha, atau hi, atau dengan suara dengan tiada huruf, suara tanpa huruf, atau menggetar-getar. Tuan-tuan, zikir ni saya kata saya lagi, ya, itu mukadimah, ya, tahu. The first step. Kemudian ada lagi sampai yang jadi ha, la, a, hi, hu. Siapa yang mempersendakan Allah sekarang ini? Baik. Dalam buku ini dijelaskan bahawa orang yang berzikir, dia memang tertakluk kepada adab-adab berzikir. Cuma apabila dia telah sampai ke satu makam, satu tingkatan di mana dia begitu fokus berzikir, begitu khusyuk berzikir, dia sampai ke satu tahap yang disebut sebagai kemabukan berzikir, di mana pada tahap itu dia tidak lagi tertakluk kepada adab-adab berzikir yang sebagaimana yang lazim kita tahu. Maka pada makam itu, pada tingkatan itu di mana dia dalam kemabukan berzikir, maka tidak mengapa jika dia berzikir dengan kalimah-kalimah yang seperti yang kita baca tadi, hu, hi, apa semua tu, ataupun dengan suara yang tiada huruf, ataupun dengan getaran-getaran. Ini penjelasan daripada kita kata, kalau kita mengkaji, ya, buku-buku dalam bidang tasawuf, itu penjelasan mereka. Baik, penjelasan ni kita boleh terima ataupun tidak. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, orang yang berzikir, dia akan mencapai, kalau dia mencapai makam yang tinggi, tingkatan yang tinggi, yang dia capai itu ialah ketenangan, ketenteraman, bukannya kemabukan sampai ke tahap begitu. Dan ini bukan saya sembang kari, kita ada dalilnya daripada surah Ar-Ra'd, surah nombor 13, ayat nombor 27 dan 28. Ayo sama-sama kita baca. Okey, sama-sama surah nombor 13 ayat nombor 27 dan 28, di mana Allah Subhanahu taala berfirman, kul innallaha yudillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki dan memberi hidayah kepadanya ataupun kepada agamanya sesiapa yang rujuk kepadanya, yang kembali kepadanya, yang bertaubat kepadanya. Siapakah orang-orang yang anab ini? Disambung pada ayat nombor 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ya, ini orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka kerana berzikir kepada Allah. Ala, ketahuilah, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, maka tenang tenteramlah hati. Tuan-tuan, kita ni dalam berzikir, semua orang pun sebenarnya bila berzikir sepatutnya khusyuk. Bukan berzikir sambil tengok Netflix, kan? Okey. Bila berzikir ni kita akan sampai, bila banyak berzikir, lazim berzikir,
Apa target kita? Apa target kita? Salah satunya ialah kita hendak mencapai makam yang disebut oleh Allah, bukan oleh tok guru, bukan oleh tok syekh, bukan oleh yang pakai serban, tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ra'du sendiri. Mencapai makam di mana kita dalam suasana tenang, tenteram, bukan dalam suasana kemabukan, bukan dalam suasana kemabukan sampai berzikir dengan kalimah-kalimah yang saya bacakan tadi. Jadi yang sebenarnya mempersendakan Allah dalam perkara ini, dalam isu ini, ialah mereka yang berzikir sedemikian. Siapa yang sungguh capai sampai ke tahap kemabukan tersebut? Tak ada, ia bukan pun. Kita ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada contoh daripada para sahabat, generasi salafus soleh. Apa? Mereka ni berzikir tak khusyuk. Mereka berzikir sambil tengok orang lumba kuda. Mereka ni berzikir sambil tengok orang lumba unta. Tak, mereka berzikir dengan penuh penghayatan, dengan penuh kefahaman, dengan penuh kekhusyukan, dan mereka mencapai tahap ketenangan, ketenteraman dalam hati. Tak ada sampai ke tahap mabuk. Kita tidak dituntut untuk berzikir sampai ke tahap kemabukan tersebut. Sesiapa yang berzikir sampai ke tahap kemabukan seperti itu, atau objektif dia zikir untuk sampai ke tahap mabuk seperti itu, dia bukanlah berzikir sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Zikir dia itu tidaklah mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi sebenarnya mendekatkan dirinya kepada dirinya sendiri, sebab dia berzikir dengan apa yang dia sendiri syok sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okeylah, kita kata okey, jangan mempersendakan antara satu sama lain, don't make fun of each other. Tetapi bagi orang-orang yang mahu berzikir dengan sampai ke tahap yang saya bacakan daripada buku ini, moga-moga anda menyemak semula. Anda ni berzikir, objektif tu apa? Tujuannya apa? Anda nak mencapai makam-makam tu, apakah makam kemabukan itu sesuatu yang dituntut, sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, ataupun ia adalah sesuatu yang daripada diri anda sendiri, ataupun daripada tarikat, ataupun daripada tuan guru anda sendiri. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, kita berzikir kepada Allah. Moga-moga salah satu objektifnya kita dapat capai apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam ayat ke-28 surah Ar-Ra'd. Jadi tuan-tuan puan-puan, zikir dan sebagainya ini sebenarnya apa orang putih sebut opening the floodgates. Ianya membuka pintu di mana akan berlaku macam-macam lagi zikir, dan semuanya dijustifikasikan, semuanya dihasanahkan atas alasan kami sana-sana dalam suasana kemabukan berzikir, lalu kami berzikir dengan apa jua kalimah, bahkan boleh juga dengan suara tanpa apa-apa huruf, ataupun dengan bergetar-getaran, ya, sebagaimana yang saya baca sendiri sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita semak semula atas tujuan apa kita berzikir, apa yang kita cuba nak capai dalam rangka berzikir itu, ya. Baca nota sebelum tulis ni, baca nota dulu. Okey. Alright. Poin seterusnya daripada tulisan, okey, Ustaz Dr. Hafiz, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz berkenaan meskipun tidak warid amalannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang kata, tetapi penulis artikel sendiri yang telah mengakui bahawa ia bukan merupakan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad ini Allah utus sebagai messenger, sebagai pesuruh yang membawa syariat Islam daripada Allah kepada kita. Jika ada perkara, ada ibadah, ada akidah, ada ibadah yang Allah jika ada akidah dan ibadah yang Rasulullah SAW tidak ajar, tidak anjurkan para sahabat untuk buat, dan sahabat pun tidak buat pada zaman baginda ketika itu, bererti ia sememangnya tidak dimaksudkan sebagai sebahagian daripada syariat Islam. Jangan anda tertipu, jangan anda terperdaya, jangan anda terpengaruh dengan mereka yang berkata, yelah Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Okey, kalau anda refer tadi tu, nak makan menu apa itu, dipersilakan. But when we are talking about religion, he is the messenger of God. He brings the message of God regarding Islam to us. Whatever he does not bring, that means it is not meant to be part of the religion.
Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah, pembawa risalah Allah. Beliau baginda membawa risalah Islam daripada Allah kepada kita. Apa yang baginda tak bawa, baik sama ada secara lisan, perbuatan ataupun daripada perbuatan para sahabat yang baginda approve, bererti ia sememangnya tidak dimaksudkan sebagai sebahagian daripada syariat Islam. Itu saja, semudah begitu saja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi meskipun tidak warid, ya confirm memang tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian okey, saya baca, berzikir kepada Allah SWT dengan lafaz berkenaan meskipun tidak warid amalannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah satu ijtihad muktabar. Tuan-tuan, ijtihad tu apa maksudnya? Bukan dari sudut bahasa, dari sudut istilah. Dari sudut istilah ialah mengerah ataupun mencurah segala kemampuan oleh mereka yang layak, bukan saya, oleh mereka yang layak dalam lapangan yang tiada nas Al-Quran dan Sunnah yang qat'i, yang jelas tentangnya, atau dalam sesuatu isu baru yang memerlukan hukum atau penjelasan terhadapnya. Itulah kita sebut ijtihad. Alright. Sekarang ni kita dah ada banyak, saya tadi baca 5 hadis kan, sebenarnya banyak hadis. Sila rujuk kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Kita sudah ada banyak hadis yang menerangkan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ijtihad apa benda lagi? Okey, kadang-kadang ijtihad ini juga diperlukan dalam perkara yang sudah ada nas yang qat'i, tetapi isu yang baru timbul. Sebagai contoh, kita sudah ada ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang menerangkan tentang waktu solat, tentang cara mengira waktu solat, tentang waktu bermula dan akhirnya puasa. Sudah ada kan? Okey, no problem kan? Tapi katakanlah, okey, kita sendiri sudah ada angkasawan yang Muslim yang pergi ke angkasa kan, yang orbit di sekeliling bumi. Maka diperlukan ijtihad bagaimana untuk dia mengira waktu solatnya. Nas sudah ada, tetapi ada satu isu baru yang memerlukan hukum ataupun memerlukan penjelasan. Maka mereka yang layak akan berijtihad untuk menerangkan apakah hukum ataupun apakah cara untuk dia, angkasawan tersebut, mengira waktu solat. Berarti jadi tuan-tuan, kita ni berijtihad dalam perkara baru yang perlu, yang ada urgensi, yang ada keperluan untuk berijtihad tentangnya. Alright. Katakanlah contoh lain, ada orang minta berijtihad hukum ataupun cara mengira waktu solat apabila umat Islam ada penempatan di planet Neptune yang paling hujung sekali. Dulu yang paling hujung sekali Pluto. Tapi pendapat baru kata Pluto ni bukan planet pula. Mereka kata yang terakhir Neptune. Okey, sekarang ni ada permintaan kepada Majlis Fatwa Kebangsaan untuk mengeluarkan satu ijtihad, satu fatwa tentang cara mengira waktu solat, kiblat dan waktu puasa ketika di planet Neptune. Tapi di sini tak ada keperluan. Sebab manusia, baik yang Muslim atau non-Muslim, belum ada lagi penempatan di planet Neptune. Jadi tak ada keperluan untuk berijtihad. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini kita baca, kita nampak ijtihad muktabar. In the very first place, pada asalnya yang nak berijtihad dalam perkara ni apa pasal? Sudah ada banyak hadis Nabi SAW yang mengajar kita cara berzikir kepada Allah SWT dengan lafaz-lafaz yang Allah SWT sukai, lafaz-lafaz yang Allah SWT cintai, dengan lafaz-lafaz yang bila kita baca dengan penuh penghayatan, dengan penuh kekhusyukan, kita akan mendapat fadilat-fadilatnya. Nak ijtihad apa benda lagi? Kan? Kemudian ijtihad ni kalau kita buka kitab-kitab usul fiqh, ialah terhadap perkara-perkara yang di mana tidak ada nas Al-Quran maupun sunnah yang qat'i tentangnya. Qat'i ni jelas, padu. Alright? Jadi ijtihad ni terhadap perkara-perkara yang zonni. Dalam bab zikir, tadi saya baca 5 hadis. Adakah orang boleh faham itu maksudnya lain? Ke semua faham itu tentang zikir? Jadi itu adalah nas yang qat'i. Nak ijtihad apa lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, ijtihadnya juga adalah terhadap perkara baru yang memerlukan hukum ataupun penjelasan tentangnya. Okey? Yang kita kata ada urgensi, ada demand, ada keperluan untuk berijtihad. Di sini apa keperluan untuk berijtihad dengan zikir? Tak ada keperluan langsung.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ya kita baca ni, ijtihad, kemudian muktabar. Siapa cakap muktabar? Siapa yang muktabar tu? Ini okey, jadi bertenang. Okey, muktabar ni siapa yang cakap muktabar? Siapa ijtihad muktabar? Sekadar ahli Jumaah, sekadar Halim Mahmud. Tak. Itu bukan muktabar tu. Okey, ijtihad muktabar, siapa yang kata muktabar? Siapa yang kata ini adalah satu lapangan ijtihad? Ini adalah perkara yang perlu diijtihadkan. Apa keperluan nak berijtihad? Kenapa? Apakah dalam perkara ini zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW semuanya bersifat zanni, semuanya samar-samar sampai perlu diijtihad? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu perkataan, kenyataan yang tertolak. Tidak ada ijtihad dalam perkara ini. Ia bukanlah satu perkara yang untuk diijtihadkan, baik oleh para mufti ataupun oleh sesiapa lain yang layak untuk berijtihad. Kemudian disambung ya. Ia adalah satu ijtihad muktabar berdasarkan dalil Al-Quran yang cukup banyak. Lalu dikemukakan beberapa ayat Quran di sini. Dalam buku ini pun ada. Dan ayat-ayat Quran tersebut, tuan-tuan, betul ayat Quran. Tapi yang dibuat hanyalah sekadar menghimpun ayat-ayat Quran yang ada huwa ataupun hu, yang seluruh ayat tu berbicara tentang Allah. Sebagai contoh, yang pertama dikemukakan surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ada huwa kat situ kan, hu kan. Okey, memang betul ayat Quran. Tapi siapa yang cakap ayat Quran tu menjadi dalil zikir hu? Ayat Quran Nabi SAW berdasarkan surah An-Nahl surah ke-16 ayat 44, baginda ialah penjelas Al-Quran. Berdasarkan ayat surah An-Nahl ayat 64, jika berlaku khilaf, baginda jugalah yang akan menjelaskan kepada Al-Quran. Ada baginda menjelaskan ayat-ayat yang ada huwa-huwa ni sebagai dalil untuk berzikir hu. Adakah baginda berzikir hu? Tak ada kan? Tadi dah sebutkan tidak waris daripada amalan para Nabi. Kemudiannya generasi salafus soleh, generasi yang terbaik di kalangan umat Islam, adakah mereka memahami ayat-ayat tersebut? Baik surah Al-Baqarah ayat 163 ataupun ayat-ayat lain ini sebagai dalil untuk berzikir hu? Tidak. Demikian juga kita sekarang ni ramai bila berzikir selepas solat, sebelum membaca ayat kursi, membaca ayat ni kan, wa ilahukum ilahun wahid. Okey, sama ada sunnah atau tidak membaca ni sebagai zikir selepas solat, kita bincang, kita letak tepi, tak apa. Tapi kalian duk baca kan, pernah tak sesiapa yang ajar, yang terlintas, ini adalah juga dalil untuk hu, dalil untuk zikir hu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah contoh terbaik, contoh paling tepat amalan wujud terlebih dahulu. Bila datang orang-orang yang tanya dalil, lalu baru dikorek-korek cari dalil, lalu dikemukakan dalil. Padahal dalil yang dikemukakan itu betul ayat Quran, tapi tak ada kaitan langsung pun dengan amalan yang mereka reka cipta. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu kesalahan, salah satu bentuk bid'ah yang banyak muncul di kalangan masyarakat kita, termasuk orang-orang agama, ialah mereka cipta amalan terlebih dahulu, ibadah terlebih dahulu, akidah terlebih dahulu. Kemudian datang geng W yang selalu mementingkan dalil, yang selalu bertanyakan dalil, maka mereka pun tercari-cari dalil, lalu mereka kemukakan dalil yang kita nampak macam dalil, padahal kalau kita cermatinya, kalau kita kaji, ini bukan dalil. Bahkan ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan terhadap ayat Quran. Kenapa? Ayat Quran itu dipaksa menjadi dalil hu, padahal ayat itu tidaklah bermaksud, tidaklah bertujuan untuk menjadi dalil kepada zikir hu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati dengan mereka yang buat amalan dulu. Bila tanya dalil, mereka cari korek dalil keluar. Ini dalil. Padahal kita baca, betul ayat Quran, betul. Tapi macam mana hampa faham? Macam mana hampa boleh mengistimbatkan, boleh mengeluarkan zikir hu daripada dalil ini? Kan satu lagi contoh, tak adalah artikel ni, tapi dalam buku ni ada Qul huwallahu ahad. Kita daripada kecil dah hafal Qul huwallahu ahad. 3 surah yang paling awal kita semua hafal, ataupun yang saya hafal, surah Al-Fatihah, surah Al-Kawthar, surah Al-Ikhlas, kan? Daripada kecil sampai besar, ada tak siapa-siapa ajar ini dalil zikir hu? Tak ada. Melainkan bila dah muncul orang yang selalu tanya dalil, mereka yang duk beramal dengan zikir hu ni baru, okey, apa dalil lah? Okey, kita cari ayat-ayat Quran
yang bincang tentang Allah, yang ada hu di situ, kita buatlah dalil. Ni masyarakat awam, dia orang bukan tahu, lepas nampak ayat Qurannya, terus dalil. Jadi tuan-tuan dan puan, berhati-hati ya, berhati-hati. Dalil yang cukup banyak, no. Ayat Quran yang cukup banyak guna hu, betul. Ya, betul. Salah satunya surah Al-Baqarah 163. Itu menjadi dalil zikir hu. La. Jangan ya, jangan tertipu dengan kenyataan seperti ini. Baik, seterusnya. Tokoh besar tafsir Imam Fakhr Razi wafat 606 Hijrah. Dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib menyatakan terdapat 3 nama yang terhasil bagi Allah SWT dengan sebab ganti nama, iaitu ana, anta dan hu. Okey. Tentang pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi ini saya tak nak komen, tapi saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan tonton sebuah video oleh tim Sidang Kalam, ataupun lebih tepatnya oleh Ustaz Nawawi daripada pasukan Sidang Kalam, di mana beliau telah membedah buku ini. Buku ini yang nipis ni 3 jam 15 minit beliau bedah buku ini dengan satu pembedahan yang kita pun jadi garu kepala. Saya garu kepala. Okey. Memang panjang, 3 jam 15 minit. Saya dengar pun mula-mula, aku dengar 1 jam cukup lah. Tapi cukup menarik pengupasan, pembedahannya tu sampai saya dengar, sampai habis. Okay? Jadi, pada minit, towards the end, 2 jam, minit yang ke 2 jam 26 minit dan seterusnya, beliau masuk tentang perbincangan Imam Fakhr Razi dan pandangan tentang pandangan beliau tentang nama-nama Allah ini. Sila rujuk ya, di bahagian description saya ada bagi link video tersebut, dan dalam link itu bila klik saya dah set timing tu, dia akan terus ke minit 2 jam 26 itu apabila Ustaz Nawawi masuk kepada perbincangan kitab Mafatihul Ghaib ini ya. Dan tuan-tuan puan-puan dengar, and you will be amazed how people can come up with this kind of opinion. There are so many contradiction, and then orang-orang yang nukil ni pun kata tim Sidang Kalam dalam video tersebut, mereka yang nukil ni, mereka pun sendirinya tak baca kata-kata Imam Fakhr Razi tu. Kalau mereka baca, mereka sendiri tidak akan nukil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila tonton. Saya tidak akan komen di sini ya. Sila tonton terlebih dahulu. Saya dah bagi linknya di bawah. Okey, seterusnya 37 minit. Okey. Alright. Seterusnya, ia juga boleh dianggap sebagai zikir yang paling agung. Amboi. Tuan-tuan, sekarang ni zikir hu ini tak ada siapa, tak layak pun untuk diijtihadkan, tetapi mereka berijtihad. Kemudian hasil ijtihad tu mereka kata adalah zikir yang paling agung. Amboi. Habis yang zikir yang Nabi duk ajar, yang afdalu zikir sebab apa tu apa jadi? Kalimah yang 4 kalimah yang paling dicintai oleh Allah tu apa jadi? Hampa pandai-pandai ijtihad, padahal tak payah ijtihad. Kemudian hasil ijtihad tu hampa claim pakai zikir yang paling agung. Amboi. Seronok je, senang tu, walaupun ini disandarkan kepada Imam Fakhr Razi, tapi who do you think you are to make a new, sebagaimana satu orang ataupun mereka yang layak berijtihad, mereka berijtihad dalam perkara yang sudah ada nas-nas yang qat'i, kemudian dia mengatakan hasil ijtihadnya itu lagi bagus daripada ayat Quran ataupun hadis. Inilah yang dimasukkan tu zikir yang paling agung, ataupun di tempat lain disebut sebagai nama yang paling agung. Siapa yang cakap? Pandai-pandai ijtihad dalam perkara yang sebenarnya tak perlu ijtihad, kemudian hasil ijtihad tu hampa claim dakwa sebagai zikir yang paling agung, tapi kemudian yang best tu, zikir yang paling agung itu tak pula dizikirkan, tidak pula diucapkan oleh majoriti umat Islam daripada zaman salafus soleh sampai ke sekarang. Ia hanya dizikirkan oleh segelintir pengikut tarikat ataupun tasawuf tersebut. Amboi, eksklusif betul, pandai-pandai ijtihad, pandai-pandai claim hasil ijtihad sebagai zikir yang paling agung. Lepas tu hampa seorang saja, hampa and the gang saja yang berzikir dengan tu. Macam mana ni? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini saya pandang satu penghinaan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan peribadi saya ya. Baginda telah mengajar kita lafaz-lafaz zikir, para imam telah meriwayatkannya, para imam telah membukukannya.
Para imam kemudian menyusun kitab yang khas tentang zikir sampai ke sekarang ini. Kemudian ada orang boleh berijtihad dalam perkara yang tak payah nak ijtihad, kemudian boleh dakwa hasil ijtihadnya itu adalah zikir yang paling agung, ataupun dia ada juga disebut dalam tulisan ni sebagai nama Allah yang paling agung. Tenang ya. Okey. Alright, sambung. Ia juga boleh dianggap zikir yang paling agung kerana bersih dari sebarang bentuk permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini saya akan jadi confused. Kita bincang bab zikir ke bincang bab bentuk permintaan? Okey, sedang disebut tentang nama Allah apa semua tu. Menyebut nama Allah dengan tujuan untuk sesuatu permintaan, apakah ia terpuji atau tercela? Saya ulangi, sebut nama Allah, Ar-Rahman ke, Ar-Razzaq ke, apa sebagainya, dengan tujuan untuk meminta sesuatu, apakah ia sesuatu yang terpuji atau sesuatu yang tercela? Mari kita rujuk ayat Quran, surah Al-A'raf, surah nombor 7, ayat nombor 180. Okey, surah nombor 7 ayat 180, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walillahil asmaul husna, dan bagi Allah lah nama-nama yang indah, fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Allah yang suruh kita meminta dengan nama-nama Allah. Okey, bukan satu ayat, satu lagi ayat. Surah Al-Isra ayat 110, second last ya. Ayat 110, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, berdoalah dengan nama Allah atau berdoalah dengan nama Ar-Rahman, mana-mana saja nama yang kamu pilih, berdoalah kerana falahu, kerana bagi Allah nama-nama yang indah. Yang suruh kita berdoa dengan nama-nama Allah ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Yang suruh kita meminta kepada Allah dengan namanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Al-Quran. So, apa hal yang duk cerita ni bersih dari sebarang bentuk permintaan kepada Allah? Okey, tak apa. Kita give benefit of the doubt. Mungkin yang dimasukkan ialah orang yang berzikir. Sebab sekarang ni antara petua yang masyhur di kalangan masyarakat kita, di kalangan ustaz-ustaz selebriti, mereka suka ajar, engkau bacalah Ar-Razzaq, 70 kali, nescaya murah rezeki. Engkau bacalah Al-Latif 100 kali, tiup kepada ubur-ubur anak, nanti anak jadi lembah lembut, senang dengar cakap. Engkau sebutlah sekian-sekian nama, ada sekian-sekian hajat. Sekian-sekian nama, ada sekian-sekian hajat. Jika itu yang cuba dikritik oleh artikel ini, saya setuju. Sebab amalan tersebut adalah satu bid'ah. Kita tidak disuruh untuk berzikir dengan nama-nama Allah. Kemudian ada pula petua sekian-sekian bilangan yang setelah kita buat sedemikian akan mendapat sekian-sekian manfaat. Ini satu amalan yang begitu masyhur di kalangan sebahagian ustaz-ustaz di Malaysia. Tinggalkannya tuan-tuan dan puan-puan. Jika nak sesuatu, kita berdoa kepada Allah selari dengan namanya tu. Ya Allah, Ya Razzaq, murahkanlah rezeki aku, sebagai contoh. Okey? Ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosaku, sebagai contoh. Bukannya Al-Ghafur 40 kali, lepas tu tak apa, okeylah, dah ampunlah dosaku. Okey, bukan begitu caranya. Jadi mungkin yang dimaksudkan ialah bersih daripada sebarang bentuk permintaan ialah apabila orang itu berzikir dengan nama-nama Allah. Sebab dengan nama-nama Allah kita bukanlah dituntut untuk berzikir. Apa yang disebut ialah, apa yang disebut dalam dua ayat kita baca tadi ialah kita sebut nama Allah dalam rangka berdoa selari dengan nama yang dalam konteks kita hendak doakan itu, ya. Baik, seterusnya dikemukakan dua hadis. Okey, dua hadis dalam rangka untuk menerangkan bersih dari sebarang bentuk permintaan kepada Allah.
Hadis pertama riwayat Imam Bukhari Muslim yang bermaksud Allah SWT berfirman, ya, hadis qudsi, aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku dan aku bersamanya sekiranya dia mengingatiku, maka sekiranya dia mengingatiku dalam dirinya, aku juga akan mengingatinya dalam diriku. Sekiranya dia mengingatiku dalam satu kumpulan, aku juga akan mengingatinya dalam kumpulan yang lebih baik daripada mereka. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, betul, hadis sahih. So, bukankah berdasarkan hadis ini kita lagi patut sungguh-sungguh berzikir kepada Allah dengan kalimah-kalimah zikir yang Allah sendiri ajar? Dan kalau dia nak bawa kepada kes bersih daripada sebarang bentuk permintaan kepada Allah, apa kaitan hadis ini dengan permintaan? Sebab zikir-zikir yang kita sendiri baca, macam yang saya bagi contoh pada awal tadi, la ilaha illallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua tu tak ada permintaan kepada Allah pun. So, what are you trying to achieve with this particular hadis? Okey. Seterusnya. Okey, jadi hadis itu, ya, hadis tersebut hadis sahih, hadis qudsi. Ayuh kita berzikir kepada Allah SWT dengan lafaz-lafaz zikir yang Allah hendak kita berzikir kepadanya, bukan dengan lafaz yang kita buat-buat sendiri. Baik, kemudian dikemukakan sebuah lagi hadis yang kedua. Allah SWT berfirman, hadis qudsi, sesiapa yang disibukkan oleh mengingatiku daripada mengajukan permintaan kepadaku, nescaya aku akan berikan kepadanya lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Okay, hadis riwayat Al-Bukhari dalam tarikhnya, Al-Bazzar dalam musnadnya, dan At-Tabarani dalam Ad-Du'a, hadis hasan. Okey, hadis hasan dinatakan. Okey, jadi berdasarkan hadis kedua ni, sesiapa yang sibuk berzikir, lagi banyak berzikir daripada asyik nak berdoa, maka Allah akan bagi kepadanya yang lebih baik berbanding apa yang orang yang suka berdoa. Secara zahirnya, bila saya first baca hadis ni, saya nampak macam, bukan ke banyak ayat-ayat Quran, bukanlah banyak, ada ayat-ayat Quran, ada hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita berdoa. Dan berdoa ini adalah satu keutamaan di mana seorang hamba ni, dia sedar dirinya sangat lemah, dia sedar dirinya sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia selalu berdoa. Bahkan dikatakan juga, doa ini adalah salah satu bentuk zikir, sebab orang itu apabila dia ingat kepada Allah, dia akan berdoa kepada Allah dalam perkara-perkara besar, sehinggalah kepada perkara-perkara kecil, meskipun pada tahap sekecil tali kasut yang putus. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan ada, saya yakin tuan-tuan puan-puan pun familiar, ya, ataupun kenal hadis-hadis yang menganjurkan untuk kita berdoa. Tak apa, kita baca sedikit. Ini saya baca daripada buku saya Soal Jawab, Adab-adab berdoa, ya. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Satu perkara yang sangat penting. Okey? Yang itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam lafaz yang kedua, dalam hadis yang lain, baginda bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu lain yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu taala melainkan doa. Begitu mulia hadis riwayat Imam Tirmizi juga. Baik, dalam sebuah hadis lain agak panjang, saya baca terjemahannya sahaja. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Mulia. Allah malu apabila seseorang itu menadah kedua tangannya berdoa kepadanya, lalu menurun kedua tangannya dalam keadaan kosong, lagi tidak diperkenankan. Alright, keutamaan untuk kita berdoa, keutamaan untuk kita banyak berdoa. Dalam sebuah hadis lain, yang tadi riwayat Imam Tirmizi, dalam sebuah hadis lain riwayat Imam Ahmad pula, dan dinilai jayid, baik oleh Syuaib Arnaud dan rakan-rakannya dalam semakan mereka ke atas Musnad Ahmad. Baginda bersabda yang maksudnya, tidaklah seorang Muslim berdoa dengan satu doa yang di dalamnya tidak terkandung permintaan yang berdosa mahupun yang memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberi kepadanya salah satu daripada tiga hal.
Pertama, sama ada disegerakan baginya pemakbulan doa tersebut, yang ini di dunia, atau ditangguhkan pemakbulan doa tersebut hingga ke hari akhirat, atau dijauhkan daripadanya keburukan yang semisal doanya. Maka para sahabat pun berkata, jika begitu kami akan memperbanyakkan doa. Banyak doa. Rasulullah menjawab, dalam braket penjelasan saya, teruskan kerana Allah lebih banyak pemberiannya. Jadi ini beberapa hadis yang menerangkan keutamaan berdoa. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya zikir pun bagus, doa pun bagus. Kita buat kedua-duanya. Tapi sekarang ni nak dibawa message, zikir lagi bagus daripada doa, sampai-sampai Allah akan bagi kepada orang yang banyak berzikir dengan pemberian yang lagi bagus berbanding dengan orang yang banyak berdoa. Betul ke ni? Lalu saya membuat semakan terhadap hadis tersebut menggunakan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada yang tak tahu, ada satu aplikasi yang namanya semakhadis.com. Okey, boleh buka di laptop ataupun ada aplikasi dalam phone. Sekejap. Okey, ada aplikasi dalam phone, Android boleh, iOS pun boleh, tak silap saya. Lalu saya pun search hadis tersebut. Lalu ditemui darjatnya dhaif. Okey, pengarang artikel di sini berkata hasan. Tapi dhaif, tak apa, ini dari sudut sanad, dari sudut matan pula saya lihat ianya bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk banyak berdoa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang utama berzikir pun bagus, berdoa pun bagus. Tidaklah boleh nak dikatakan yang satu tu lebih utama daripada yang lain. Tapi poin yang pentingnya, kedua-dua hadis yang dikemukakan ini tak ada kaitan langsung pun dengan kenyataan kononnya bersih daripada sebarang bentuk permintaan kepada Allah. Sebab apabila kita berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah dan sebagainya, kita bukan meminta kepada Allah. Kita sedang berzikir. Bab meminta, berdoa, ya ada, dan itu ada hadis-hadis yang menerangkan keutamaannya juga. Baik. Seterusnya dikemukakan lagi tentang Imam Fakhr Razi, tapi tak apa, sila rujuk video bedah buku oleh tim Sidang Kalam terhadap hadis-hadis ataupun kandungan perkataan sebenar Imam Fakhr Razi, ya, Imam Fakhr Razi. Maaf, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Okey, pembetulan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sudah pun 51 minit. Okey, panjang sangat lah ya. Saya nak tutup dengan satu perkara saja. Saya nak tutup ya, sangat satu perkara. Baik, yang sahih, yang dikenali oleh umat Islam ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajibat lahul jannah." Hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Arnaud dan rakan-rakannya. Sesiapa yang perkataan terakhirnya sebelum dia meninggal dunia ialah la ilaha illallah, maka wajib baginya syurga. Dalam sebahagian lafaz tak ada perkataan wajib, tetapi dia akan masuk syurga. Jadi perkara ini sebegitu penting sehinggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kepada kita untuk talqin, yang ini untuk ajar atau untuk bimbing atau untuk tuntun orang-orang yang hampir mati di kalangan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, baginda bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah, ajarlah, pimpinlah, bimbinglah. Mautakum ni terjemahan harfiah yang mati, tapi orang-orang yang akan mati, yang sudah nazak, yang sudah kita tengok pun macam dah ni, talqinlah ya dengan la ilaha illallah. Jadi saya nak bertanya kepada para pengamal zikir dan sebagainya, zikir-zikir yang tidak warid daripada Nabi SAW, apabilalah anda sampai, anda sampai dalam satu suasana di mana anda di penghujung hayat anda, apakah anda hendak berzikir ataupun apakah anda hendak menjadikan akhir kalam anda la ilaha illallah atau hu? Serius question ni, serius. Okey? Ataupun apakah anda hendak berwasiat kepada ahli keluarga yang jika anda dalam suasana sudah nazak apa semua tu, ajarkanlah saya, pimpinlah saya, bimbinglah saya
dengan kalimah hu atau kalimah la ilaha illallah. Jika anda yakin bahawa hu itu adalah nama Allah yang paling agung, hu itu adalah nama Allah yang kononnya disebut kerana untuk memuliakan, kononnya malu nak sebut nama Allah, kita sebut hu saja dan sebagainya alasan, ya. Okay, now you are in a life and death situation. Okay, you are approaching death. Lepas ni anda tak ada pilihan lagi dah. Sekarang ni anda nak buat apa yang Nabi ajar ke? Yang ini la ilaha illallah. Anda nak orang-orang yang hadir ketika anda akan menghembuskan nafas yang terakhir, anda nak ucap la ilaha illallah ataupun hu. Anda nak orang-orang pimpin anda untuk baca kalimah terakhir la ilaha illallah ataupun hu. Saya tak nak jawab bagi pihak dah, tapi bagi saya dan saya yakin majoriti umat Islam yang lain, kami mahu kalimah terakhir yang kami ucapkan ialah la ilaha illallah. Kami mahu sesiapa yang hadir di sisi kami ketika dalam saat-saat akhir itu, baik ahli keluarga ataupun mungkin macam saya ni kerja pilot kan, entah ada kat mana ke apa ke, orang yang ada hampir dengan saya membimbing saya, menuntun saya dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang rasa hu ni zikir yang betul, hu ni zikir yang nama Allah yang paling agung, zikir yang paling agung, moga-moga yang saya tanya di akhir ni menjadi sesuatu yang anda fikirkan, ya, menjadi sesuatu yang anda fikirkan. Baik, sudah hampir 1 jam, saya berhenti di sini sahaja, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga apa yang saya sampaikan sini menjadi satu pencerahan terhadap artikel yang ditulis. Minta maaf jika saya terlebih bersemangat. Okey, saya cuba fokus pada artikel, saya tidak sebut individu ke apa, sebab tu saya sebut penulis artikel, ya, supaya kita fokus pada apa yang dikatakan, bukannya individu tersebut. Moga-moga ada bermanfaat. Sila rujuk di bahagian description hadis-hadis yang saya bacakan tadi, link dan sebagainya, ya. Demikian juga buku soal jawab, ada adab berdoa, boleh muat turun secara percuma saja, edisi PDF, link pun saya bahagi di bahagian description juga. Baik, moga-moga kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah, dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Moga-moga kita ini benar-benar membuktikan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti apa yang baginda ajar, apa yang baginda sampaikan. Moga-moga kita sedar bahawa kita ini adalah hamba dan kita tidak pula menganggap diri kita ni lebih daripada itu sehingga kita rasa layak untuk membuat sesuatu yang lain, kemudian mendakwa ia dapat mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mendakwa itulah nama Allah yang paling agung, kemudian mendakwa dengan sekian-sekian dakwaan, ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.